Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Nurliza Cik Hassan selaku pensyarah subjek psikologi pendidikan kami, kod subjek FCE 3200. Saya Wan Nur Syahmi Insyirah binti Wan Ahmad, matrik number 198427 bersama dua lagi rakan saya iaitu Nur Afika Ayu binti Acho, matrik number 198732 dan juga Nur Miza Adini binti Abdul Halim, matrik number 197794. Kami akan membentangkan topik 11 untuk tugasan kedua kami ini iaitu disleksia dalam kalangan pelajar. Okey. Jadi saya akan memulakan pembentangan iaitu saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan juga faktor disleksia. Manakala Ayu akan menyambung pembentangan dengan membuat pembentangan untuk bahagian ciri-ciri disleksia dan juga kategori disleksia. Manakala Miza Adenin akan sambung pembentangan untuk bahagian cara mengenangi masalah disleksia dalam kalangan pelajar dan juga kesimpulan. Okey. Pengenalan disleksia dalam kalangan pelajar. Pada tahun 1881, masalah disleksia telah mula diperkenalkan oleh seorang insan bernama Oswald Bacon. Namun Oswald Bacon tidak memberi nama disleksia ini pada ketika itu, tetapi nama disleksia ini diberikan oleh Rudolf Berlin pada tahun 1887. Berlin telah menggunakan istilah disleksia ini untuk mengalamatkan kepada satu kes kemerosatan ataupun kemunduran yang teruk dalam kemahiran membaca dan menulis seorang pemuda ataupun pelajar ini, walaupun pelajar ataupun pemuda ini telah pun menunjukkan kebolehan intelek dan juga jasmani yang biasa normal untuk perkara-perkara lain selain daripada membaca, menulis ataupun mengeja lah maksudnya. Okey, seterusnya, seorang doktor dari British telah menerbitkan satu laporan yang bertajuk Buta Huruf Kognitel dalam sebuah jurnal perubatan British pada tahun 1896, di mana dalam laporan ini telah membincangkan satu masalah seorang pelajar lelaki yang berumur dalam lingkungan 14 tahun macam tu, bernama Percy. Pelajar lelaki ini dia tidak mampu memiliki kemahiran untuk membaca ataupun menulis ataupun mengira, namun Percy ini menunjukkan kecerdasan yang normal pada aktiviti-aktiviti lain yang biasa dibuat oleh kanak-kanak seusia dia, dan dia juga mampu untuk buat aktiviti tersebut tanpa ada masalah apa-apa. Percy ni cuma ada masalah membaca, mengira, mengeja macam tu. Okey. Jadi masalah disleksia ini kemudiannya dibincangkan dan dikaji dengan lebih mendalam dan lebih meluas oleh pakar psikologi dari seluruh dunia dan juga pakar perubatan lah. Okey, disleksia ini diletakkan di bawah kategori masalah pembelajaran spesifik bersama dua lagi masalah pembelajaran yang lain iaitu disgrafia dan juga diskalkulia. Okey, apa itu disleksia? Jadi menurut Hasibuan pada tahun 2019, disleksia ini dikatakan adalah salah satu bentuk kesukaran dalam pembelajaran spesifik yang paling biasa kita boleh temui dalam kalangan masyarakat kita lah, berbanding diskalkulia dan juga disgrafia tadi tu. Okey, di mana disgrafia ini bermaksud kesukaran untuk menghasilkan tulisan, maksudnya menulis, dan diskalkulia ini bermaksud kesukaran pelajar untuk mempelajari kaedah aritmetik ataupun perhitungan ataupun matematik lah, mengira maksudnya, ataupun memahami konsep. Okey, jadi disleksia ini berasal daripada perkataan Yunani yang mana secara literalnya disleksia itu bermaksud itu sendiri bermaksud kesukaran, manakala leksia itu sendiri bermaksud bahasa. Jadi di sini disleksia ini membawa maksud kesukaran dalam berbahasa. Jadi kita boleh faham dekat sini berbahasa tu dari segi banyak kita boleh cakap dia punya maksud tu secara meluas lah. Bila kata berbahasa ni maksudnya kita boleh menyampaikan sesuatu ataupun memahami sesuatu. Maksudnya komunikasi itu berlaku. Jadi berbahasa itu bukan bermaksud kita bercakap sahaja ataupun membaca sahaja, tapi ianya juga termasuklah menulis dan juga mengira. Kemahiran mengira pun termasuk dalam kemahiran
yang tidak boleh dilakukan oleh individu yang mempunyai disleksia ini. Okey, jadi seterusnya disleksia ini dia berlaku pada individu yang mempunyai potensi intelektual yang normal macam pelajar lain, macam budak-budak lain. Tetapi dan ada di antara orang-orang yang mempunyai disleksia ni yang bahkan lebih bijak, lebih kreatif. Pemikiran IQ dia kadang-kadang lebih tinggi. Tetapi insan yang disleksia ini dia tidak mampu untuk mempunyai kemahiran membaca, menulis ataupun mengira. Okey. Hal ini menerangkan mengapa disleksia ini disebut sebagai satu kesukaran ataupun masalah pembelajaran spesifik. Sebab apa? Sebab disleksia ini, disleksia ini dia tidak ada masalah dalam bidang-bidang lain, dalam perkara-perkara lain, tetapi terhad kepada masalah membaca, mengira, mengeja ataupun bercakap sekalipun. Okey. Jadi disebab itulah kenapa disleksia ini disebut sebagai satu kesukaran belajar spesifik. Okey, disleksia ini biasanya merujuk kepada situasi di mana kesukaran seseorang pelajar ataupun kanak-kanak itu untuk belajar dan perkara ini sukar dijelaskan di khalayak umum kerana individu yang mengalami disleksia ini dia cara berfikiran dia bertentangan ataupun berbeza daripada orang-orang yang normal. Okey. Jadi, kebiasaannya orang-orang awam yang tidak memahami disleksia ini secara mendalam, dia akan mentafsirkan disleksia ini sebagai satu kesukaran belajar kanak-kanak dalam membaca dan juga kanak-kanak ini dikatakan malas belajar. Okey, selain itu, mmm, kanak-kanak ini juga dikatakan bila menulis, mereka akan menulis dengan tidak betul. Akan ada perkataan yang tertinggal, akan ada angka yang tersalah, terbalik dan tertinggal. Ini adalah perkara situasi yang berlaku kepada pelajar ataupun kanak-kanak disleksia lah, tetapi tidak difahami oleh orang awam. Okey, disleksia ini adalah satu kecelaruan pada kanak-kanak di mana walaupun kanak-kanak ini dia ditempatkan dalam bilik darjah konvensional macam budak-budak lain, dalam pelajar-pelajar lain, maksudnya dia mendapat pembelajaran secara formal, tapi walaupun intelektual dia berkembang, potensi dia berkembang, tapi dia tidak mampu untuk menguasai kemahiran paling asas, paling basic, iaitu kemahiran membaca, mengira, menulis tadi tu. Jadi ini menyebabkan ada keterbatasan kepada pelajar-pelajar yang mengalami disleksia ini, yang menghidap disleksia ini. Jadi mereka akan mengalami kesukaranlah dalam pembelajaran kerana kekurangan kemahiran yang paling basic ni, paling asas ni dalam pembelajaran. Okey. Dalam pendidikan Malaysia, bukan sahaja di Malaysia, malah pendidikan di seluruh negara adalah pendidikan adalah satu perkara yang penting, elemen yang penting di setiap negara kerana pendidikan ini dipercayai menjadi tunjang utama untuk membentuk remaja ataupun pelajar-pelajar yang akan mewarisi negara kita di masa hadapan. Jadi untuk memastikan negara ini menjadi satu negara yang maju di masa hadapan, kita memerlukan pelajar-pelajar yang bijak, yang mempunyai pemikiran yang luas, yang berkebolehanlah holistik. Jadi pembelajaran ini adalah satu perkara yang penting. Melalui pendidikan, individu ini dapat mengembangkan potensi kendiri dan menjadi lebih baik. Okey, seperti yang telah termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan negara kita, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, selaras dengan tujuan ataupun tujuan pendidikan yang dinyatakan sebentar tadi, pelajar di negara kita ataupun di seluruh dunia ni mestilah mempunyai kemampuan asas untuk menerima maklumat dan juga pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru untuk dia proses dan juga dikembangkan potensi diri dan menambah ilmu pengetahuan diri sendiri. Jadi dipercayai kemahiran paling basic yang perlu ada pada pelajar ini adalah kemahiran membaca, di mana membaca ini dapat menolong para pelajar untuk belajar menerima dan menggali lebih dalam sesuatu pengetahuan dan juga maklumat untuk perkembangan diri. Okey, jadi kita boleh lihat sekarang walaupun disleksia ini telah dibincangkan oleh Oswald sejak 1881 tadi lagi saya katakan sejarah disleksia. Tetapi di negara kita tidak ramai ibu bapa yang mengetahui masalah ini dihadapi oleh anak-anak mereka. Hal ini kerana seperti yang saya katakan
pelajar-pelajar ini, budak-budak ini menunjukkan potensi intelektual ataupun aktif seperti kanak-kanak biasa yang lain. Jadi ibu bapa tak perasan yang anak-anak mereka ini sebenarnya mengalami satu gangguan ataupun masalah pembelajaran spesifik ini. Data daripada kajian dilakukan oleh Samsudin dan juga Alias pada tahun 2001 menunjukkan sebanyak 37.2% responden ataupun ibu bapa ni dia tidak mempunyai pengetahuan terhadap disleksia. Dan ini menunjukkan uh, pengetahuan ibu bapa berada pada tahap yang sangat rendah. Okey, jadi ini adalah disebabkan oleh kerana ibu bapa ini tidak mempunyai cukup maklumat mengenai disleksia dan ciri-ciri disleksia ini. Jadi secara ringkasnya penyelidikan ini menunjukkan bahawa kesedaran ibu bapa untuk mengenangi disleksia itu adalah pada tahap yang rendah dan perlu diberikan penekanan supaya pelajar-pelajar yang mengalami disleksia ni, yang menghidapi disleksia ini tidak terkebelakang dan tidak dianggap bodoh ataupun macam lembam ke dan rasa macam kenapa budak ni susah sangat nak belajar. Sebenarnya bukan itu masalah pelajar itu. Kita memerlukan pelajar ini memerlukan satu kaedah didikan tersendiri untuk memudahkan dia dalam pembelajaran itu. Jadi ibu bapa perlu mempunyai pengetahuan ini agar dapat membantu perkembangan potensi anak-anak ini dari segi kebolehan membaca, kebolehan mengira, mengeja dan boleh duduk bersama-sama sebaris dengan pelajar-pelajar lain yang sudah mampu untuk membaca pada usia tertentu. Okey. Hmm, dalam kajian ini juga mendapati kenapa ibu bapa ini tidak cakna dengan kekurangan yang ada pada, bukan kekurangan, kelainan yang ada pada anak mereka ini adalah kerana sesetengah ibu bapa dia tidak mengambil endah akan pembelajaran anak-anak. Jadi penting untuk ibu bapa mula menekankan pembelajaran kanak-kanak untuk masa depan anak-anak itu sendiri dan untuk kebaikan anak-anak itu sendiri. Jadi jika ada pelajar yang mempunyai disleksia, jadi kita dapat kesan awal dan kita dapat bantu dia lebih awal untuk mengenangi masalah ini. Jadi tak adalah kes sampai umur 14 tahun pun tidak boleh membaca. Okey, jadi bila ibu bapa memberi perhatian, kita dapat mengelakkan dan menyelesaikan perkara ini daripada berlaku. Okey, walaupun disleksia ini biasanya ada sejak pengidap ni ada pada pengidap sejak kecil lagi, tetapi biasanya gangguan ini sukar untuk dikesan seawal itulah. Seperti yang saya katakan tadi, sebab pelajar ini ataupun budak ini aktif seperti macam budak lain. Jadi kita tak perasan, kita tak sedar. Jadi simptom-simptom disleksia juga dia berubah mengikut peringkat umur apabila semakin dewasa. Jadi macam mungkin tahap ni dia berperangai yang macam ni, dia hyperaktif ke macam tu. Bila dia dah besar sikit dia dah kurang hyperaktif tapi dia masih belum mampu membaca macam tu. Jadi secara umumnya ibu bapa menganggap ketidakbolehan anak-anak pada peringkat tertentu tu macam biasa je. Kalau pada tadika tu tak boleh bercakap, oh tak apa je, dia masih belajar lagi. Jadi itu adalah satu benda yang salah. Ibu bapa perlu ada perasaan risau tu supaya mereka dapat kesan awal yang anak ni sebenarnya ada masalah sesuatu. Ada sesuatu tak kena dengan anak-anak ini. Okey, jadi seterusnya apabila dah masuk ke peringkat sekolah, biasanya barulah ibu bapa mula risau. Kenapa anak saya tak boleh baca lagi ni? Dah 10 tahun, 11 tahun tak boleh baca. Kawan-kawan dia boleh baca. Tapi intelektual dia okey je, cakap pandai. Macam tu. Jadi bila kita dapat kesan awal, masalah disleksia ini dapat ditangani dan kita dapat membantu pelajar-pelajar ni untuk belajar dengan lebih baik dengan kaedah tertentu yang sesuai dengan masalah pembelajaran dia lah. Okey. Disleksia ini juga boleh berlaku apabila sudah dewasa ataupun mencecah usia warga emas sekiranya terdapat gangguan berlaku pada otak penghidap selepas kemalangan tertentu. Dan ada juga situasi di mana sepanjang hidup tak pernah sedar pun dia disleksia, tapi bila dah besar, bila diberi pencerahan, bila dah ada pengetahuan tu baru tahu, oh rupanya disleksia dulu. Macam itulah. Lepas tu bila tengok anak-anak telah mewarisi disleksia tu barulah macam, oh patutlah anak-anak pun slow bila belajar, tak boleh membaca, lambat membaca. Jadi penekanan perlu diberikan agar perkara ini dapat ditangani. Okey, kanak-kanak yang mengalami disleksia ini mempunyai tahap kecerdasan intelektual yang normal dan anak-anak ini saya tekankan yang mereka ini bukanlah golongan yang bodoh, tapi mereka memerlukan kaedah tertentu dalam pembelajaran supaya mereka dapat belajar dengan lebih baik. Okey, mereka hanya memerlukan kaedah yang bersesuaian dalam pembelajaran untuk membantu mereka berfikir seperti kanak-kanak lain.
Jadi untuk pengetahuan semua, seperti yang kita tahu, tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh tersohor di dunia ni pun ada yang mengalami masalah disleksia ini. Antara contohnya adalah Leonardo da Vinci, pelukis Mona Lisa kita. Okey, seterusnya Muhammad Ali dan juga Albert Einstein dan juga Henry Ford. Okey, di Malaysia kanak-kanak berwarga negara yang didiagnosis dengan disleksia boleh didaftarkan sebagai orang kelainan upaya OKU dan boleh mendapatkan OKU dan mereka layak untuk menerima bantuan daripada Kementerian Kebajikan Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengikuti kursus pemulihan mereka di bawah pengawasan JPN ni sendiri. Okey, selesai sesi pengenalan kepada apa itu disleksia. Kita beralih kepada faktor-faktor penyebab disleksia ini berlaku. Okey, sehingga sekarang sebenarnya penyelidik dan juga doktor-doktor pakar dari seluruh negara tidak dapat mencapai kata putus ataupun satu jawapan kepada kenapa berlakunya disleksia ini. Tetapi daripada kajian-kajian yang kita telah jalankan, masalah disleksia ini dipercayai berpunca daripada cara kerja otak individu yang mempunyai disleksia ini yang otaknya berfungsi berbeza daripada individu normal. Okey, apabila ujian imbasan dibuat ke atas otak pesakit disleksia ini, didapati uh, mereka ini tidak mengalami masalah pada bahagian otak, maksudnya struktur otak mereka adalah normal. Tetapi apa yang membezakan mereka dengan orang lain adalah cara bagaimana otak mereka itu berfungsi. Okey, perbezaan ini mungkin disebabkan oleh kecacatan pada otak yang kita tak nampak yang berlaku semasa dalam kandungan ataupun daripada sejarah kemalangan ataupun melalui warisan tertentu daripada ancestor nenek moyang mereka. Okey, melalui kajian tertentu beberapa bukti telah diperoleh dan menunjukkan kemungkinan bahawa masalah disleksia ini terjadi kerana pewarisan dan juga antara faktor-faktor yang lainnya juga adalah uh, neurobiological. Okey. Faktor keturunan ataupun genetik, secara ringkasnya rata-rata kajian menyimpulkan bahawa masalah disleksia ini adalah berpunca daripada keturunan dan riwayat keluarga seseorang. Jadi macam kita boleh lihat kalau parent tu ibu bapa tu ada sejarah disleksia juga, mungkin anak-anak itu ada disleksia juga. Dan biasanya orang disleksia ni kalau dalam kajian menunjukkan daripada 80% responden yang jawab berkenaan dengan disleksia ini, 60% tu adalah orang-orang yang kidal. Jadi kita boleh lihat yang orang disleksia ni terdiri daripada orang yang kidal. Orang yang kidal ni kadang-kadang sebenarnya dia mengalami disleksia, macam tu. Jadi kadang-kadang kalau kita boleh tengok parent kita, ibu bapa yang ada masalah kidal, bukan masalah, maksudnya dia cenderung untuk menggunakan tangan kiri, kadang-kadang anak tu pun ada yang kidal juga. Dan kadang-kadang antara orang yang kidal ni adalah orang yang disleksia. Jadi macam itulah pewarisan itu berlaku. Dan dari segi genetik pula, terdapat satu kajian yang dilakukan oleh Sekolah Perubatan Yale mendapati ada gen-gen tertentu yang menyebabkan disleksia ini berlaku, iaitu gen yang dipanggil DCDC2 dan juga KIAA 0319 ini dikatakan berinteraksi antara satu sama lain dan menyebabkan masalah disleksia ini berlaku. Okey, seterusnya adalah faktor yang kedua iaitu faktor neurobiological. Sebilangan kecil orang yang mengalami disleksia ini adalah disebabkan oleh keadaan selepas kelahiran dan dipercayai sepatutnya otak kiri ini, otak kiri seseorang individu digunakan untuk bahasa, manakala otak kanan melakukan perkara lain. Tetapi orang yang mengalami masalah disleksia ini, otak kanannya mengganggu otak kirinya ketika berfikir. Jadi kecelaruan berlaku menyebabkan disleksia itu berlaku. Menyebabkan pelajar ini susah untuk memahami, membaca ataupun dia nak tengok satu-satu benda tu dia ada gangguan. Menyebabkan itulah dia tak boleh membaca. Jadi faktor neurobiological ini turut perlu diberikan perhatian kerana perkara ini melibatkan struktur otak, cara otak tu berfikir. Jadi daripada kajian menunjukkan yang faktor neurobiological ini juga mempengaruhi kepada kenapa berlakunya disleksia itu. Okey, selesai daripada bahagian saya serahkan kepada rakan saya Ayu.
Okay, terima kasih saudari Insyirah. So saya Rafika Ayu binti Asho, nombor matrik 198732. So saya akan meneruskan bahagian saya iaitu ciri-ciri disleksia. Okey. Terdapat beberapa ciri yang dimiliki oleh seseorang yang menghadapi disleksia ini, dan ciri-ciri tersebut adalah bergantung kepada peringkat usia mereka, tahap pembelajaran dan juga dari segi pengurusan diri mereka. Okey, so kita pergi kepada tahap pembelajaran. Seseorang yang mengalami disleksia ni dia mempunyai kesukaran dalam pembelajaran mereka seperti menghadapi masalah pembacaan yang lambat, tulisan tangan yang buruk. Dan menurut Muhammad Zuri dan Azlan 2011, kajian mereka mendapati bahawa seseorang yang menghidap masalah disleksia ni, diorang mempunyai masalah dalam pembacaan adalah disebabkan oleh pembacaan mereka yang lambat dan terputus-putus, ataupun pembacaan yang terlalu cepat dan membaca sebutan tu dengan kurang tepat. So perkara ni berlaku adalah disebabkan oleh kesan-kesan yang dihadapi oleh penghidap disleksia ni apabila mereka ingin membaca sesuatu perkara. Contohnya kesan yang pertama adalah kesan kekaburan. Apabila mereka ingin membaca sesuatu perkara, mereka akan melihat perkataan-perkataan tersebut kabur. So mereka menghadapi kesukaran untuk membaca perkataan tersebut dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah kesan keterbalikan, di mana mereka sering melihat huruf-huruf tersebut terbalik semasa mereka ingin membaca. Contohnya macam huruf D bertukar menjadi huruf B, dan huruf P bertukar menjadi huruf Q dan sebaliknya. Manakala kesan seterusnya adalah lingkaran cahaya. Kesan bergoyang, di mana mereka akan melihat huruf-huruf tu bergoyang-goyang dan mereka akan sukar untuk membaca sesuatu perkataan tu. Kesan seperti runtuhan, kesan putaran ataupun variasi perkataan pada sesuatu yang mereka cuba untuk baca. Variasi perkataan ni adalah mereka melihat perkataan tu berganda. So mereka tidak dapat melihat perkataan tu dengan jelas. Okay. Sebagai contoh untuk penghidap disleksia ini, mereka sering mengalami kekeliruan dalam sesuatu perkataan atau huruf yang hampir sama bentuknya. Macam saya katakan tadi, huruf P sering bertukar dengan huruf Q, manakala huruf B sering bertukar dengan huruf D. Okay. Seterusnya, seseorang yang menghadapi masalah disleksia ini juga, mereka mengalami masalah ingatan jangka pendek, di mana mereka mengalami kesukaran untuk mengumpul maklumat dan menyimpan maklumat di dalam otak mereka apabila maklumat itu terlalu banyak. Sebagai contoh, untuk semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid yang mengalami disleksia ini mengalami kesukaran untuk mengambil maklumat daripada guru-guru dan menyimpan di dalam otak, kerana mereka merasa maklumat tersebut berpusing-pusing di dalam otak mereka dan menyebabkan mereka sukar untuk menyimpan maklumat tersebut di dalam otak mereka. Okay. Selain itu, menurut Vigna Rajan 2020, beliau menyatakan bahawa penghidap disleksia ni juga mengalami masalah dalam mengira kerana mereka keliru dengan nombor dan simbol matematik yang menyebabkan mereka mengalami kesukaran dalam pengiraan matematik. Seperti yang diperkatakan oleh saudari Insyirah tadi, bahawa pelajar yang mempunyai masalah disleksia ini juga mengalami kesukaran dalam pengiraan. Okay, mereka ni biasanya akan cenderung untuk menulis nombor secara terbalik, susunan yang terbalik, ataupun mereka juga sukar untuk menghafal sifir disebabkan mereka sering menterbalikkan huruf, melihat huruf nombor itu terbalik, dan juga akan menghadapi kesukaran dalam memahami konsep wang dan masa disebabkan oleh masalah pengiraan tersebut.
Oleh itu, apabila mereka menghadapi kesukaran-kesukaran seperti ini, tahap pembelajaran mereka pun akan sedikit lambat berbanding dengan pelajar-pelajar yang normal yang lain. Okay, selain itu, jika melihat kepada ciri-ciri mengikut peringkat umur pula, setiap peringkat umur ni dia mempunyai ciri-ciri yang berlainan. Menurut Aprinda 2021, beliau menyatakan bahawa pelajar yang berada pada peringkat prasekolah biasanya akan mengalami masalah lambat bercakap, lambat mempelajari perkataan-perkataan baru, menghadapi kesukaran untuk membentuk perkataan yang betul, terutama bagi perkataan yang hampir sama, serta mengalami kesukaran untuk mengingat huruf, nombor, warna yang diajar oleh guru. Seperti yang kita tahu, pada peringkat prasekolah ni kita baru ingin mengenal huruf, mengenal nombor dan warna, serta perkataan-perkataan yang lain lah. Oleh itu, untuk golongan yang menghadapi disleksia ini, mereka mengalami kesukaran untuk buat semua benda tu. Sebab kekeliruan yang mereka hadapi lah. Okay. Seterusnya, untuk penghidap disleksia pada peringkat sekolah yang berumur, sekolah rendah yang berumur 6 hingga 9 tahun pula, biasanya mereka ni mengalami masalah membaca, masalah menulis dan mengeja disebabkan masalah yang dari prasekolah tadi tu tidak diselesaikan dan menyebabkan mereka mengalami masalah untuk membaca, menulis, mengeja tu. Dan mereka juga mengalami kekeliruan tentang arah dan menulis secara terbalik. Okay, seterusnya pada usia 9 hingga 12 tahun pula, pelajar yang menghidap disleksia ni dia akan menghadapi kesukaran untuk menyiapkan latihan. Lepas tu mereka juga sukar untuk menyalin maklumat di papan putih atau buku teks masa sesi pengajaran dan pembelajaran disebabkan oleh masalah sukar untuk membaca dan juga mentafsirlah maklumat yang mereka lihat. Okay. So menurut Aprinda 2021, disleksia ni dia boleh dialami juga oleh golongan remaja dan golongan dewasa. Namun ciri-cirinya sedikit berbeza dengan penghidap disleksia pada usia kanak-kanak. So antara ciri-ciri yang dialami oleh golongan dewasa dan golongan remaja ini adalah mereka sukar untuk mentafsir satu perkataan yang mereka lihat. Okey, melibatkan maafkan saya. Okey, dia melibatkan pembacaan dan penulisan serta mengambil masa yang lama untuk menyiapkan satu tugasan yang melibatkan penulisan. So menurut Vigna Rajan 2020 pula, beliau menyatakan bahawa penghidap disleksia ni akan mengalami masalah dalam pengurusan diri dan juga hubungan sosial dengan orang lain. Kerana mereka akan mengalami kesukaran untuk mengikat tali kasut dan sering keliru apabila ingin membutangkan baju sendiri. So itu adalah kelemahan dari segi pengurusan fizikal mereka. Selain itu, penghidap disleksia ini juga mungkin akan menghadapi masalah sosial iaitu kurang berkawan dan pendiam kerana mentaliti orang sekeliling yang sering menganggap penghidap disleksia ni adalah seorang yang lambat dan bodoh. Sebab sebenarnya mereka tu tak bodoh pun, dorang ada masalah je. Okay. Oleh itu, mereka ni tidak mempunyai ramai kawan dan lebih gemar untuk bersendirian. Okay, seterusnya kita pergi pada topik yang seterusnya iaitu kategori disleksia. Okay. Disleksia ni dia terbahagi kepada beberapa kategori dan setiap kategori tu dia mempunyai ciri-ciri yang berlainan. Okay. Antara kategori disleksia yang terdapat di sini adalah disleksia visual yang melibatkan penglihatan, disleksia auditori yang melibatkan pendengaran dan disleksia visual auditory yang melibatkan pendengaran dan penglihatan. Okey, kita pergi kepada disleksia visual iaitu dari segi penglihatan. Okey, penghidap disleksia visual ni biasanya akan menghadapi masalah ataupun kesukaran dari segi penglihatan seperti dalam proses mengenal huruf, simbol-simbol yang dilihat. Kerana menurut Wijaya Lecumi 2003 menyatakan bahawa pelajar yang mempunyai masalah disleksia visual ni dia akan mengalami kesukaran untuk tafsir gambaran kepada perkataan yang lengkap. Contohnya mereka melihat satu gambar tu tapi diorang
tak tahu nak ungkap dengan perkataan benda tu apa. Okay. Menurut Mazira 2015 pula menyatakan bahawa seorang yang mengalami disleksia visual ni akan mengalami kesukaran untuk mengingat dan mengenal serta sukar untuk mentafsir suatu simbol. Macam saya perkatakan tadi, untuk golongan yang menghadapi masalah disleksia ni, mereka mempunyai ingatan jangka pendek. Masalah ingatan jangka pendek. Iaitu mereka tak dapat mengingat dengan baiklah. Okay. Hal ini kerana pengidap disleksia kategori visual ni akan melihat sesuatu huruf tu secara terbalik. So di situ akan berlakunya kekeliruan dan sukar untuk mereka memahami sesuatu perkataan tersebut. Okay. Oleh itu perkara ini akan menyukarkan mereka mengenal huruf tersebut dan sekaligus sukar untuk membaca serta mentafsir suatu perkataan yang mereka lihat. Okey, menurut Rohati dan Syafi'i 2005, dalam kajian mereka pula menyatakan bahawa mereka mendapati bahawa 80% sampel kajian mereka gagal untuk menguasai sub-ujian yang melibatkan penampakan huruf pada peringkat prasekolah. Seterusnya kita pergi pada jenis yang kedua iaitu disleksia auditory yang melibatkan pendengaran. Penghidap disleksia jenis auditori ini dia akan mengalami kesukaran yang melibatkan bunyi dan pendengaran dari segi mengingat bunyi untuk sebutan suatu huruf ataupun abjad dan sukar untuk menganalisis bunyi yang didengar. Contohnya apabila guru menyebut huruf A tapi mereka kurang mendengar perkataan tersebut atau huruf tersebut. So di situ berlakunya kesukaran pembelajaran dari segi pendengaran. Okay. Menurut Mazira 2015, beliau menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai masalah disleksia auditori ini akan mengalami kesukaran dalam membezakan bunyi vokal dengan konsonan di samping sukar untuk menganalisis bunyi yang mereka dengar. Okay. Menurut Wijaya Lecumi pula 2003 menyatakan bahawa seseorang yang menghadapi masalah disleksia auditori ini pula akan mempunyai tanggapan dan ingatan yang lemah disebabkan oleh masalah yang mereka hadapi dari segi pengamatan pendengaran. Sebab mereka tidak dapat mendengar dengan sebaiknya, so mereka tidak dapat mengingat dengan baik. Okay. Oleh itu untuk pelajar yang mempunyai masalah disleksia auditori ni, mereka lebih sesuai untuk diberikan pendekatan secara visual dalam proses pengajaran. Okay, seterusnya kita pergi pada jenis yang ketiga iaitu disleksia visual auditory yang melibatkan penglihatan dan juga pendengaran. Okay, seseorang yang mempunyai disleksia kategori visual auditory ni, mereka ni akan mengalami kesukaran dalam pembelajaran dari segi penglihatan dan pendengaran. Seseorang yang mempunyai disleksia kategori ini, dia agak sukar untuk mengasingkan bunyi serta mereka juga sukar untuk mengenal sesuatu huruf atau perkataan yang mereka lihat. Okay. Menurut Mazira 2015, beliau menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai masalah ini, mereka akan mengalami kesukaran membaca yang sangat teruk yang disebabkan oleh kelemahan memproses tulisan secara visual dan juga audio. Oleh itu agak sukar untuk mengatasi seorang yang mempunyai disleksia dalam kategori visual dan auditory ini. Okay, seterusnya saya serahkan cara menangani masalah disleksia dalam kalangan pelajar kepada saudari Miza. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Ayu atas pembentangan tadi. Seterusnya pembentangannya akan disambung oleh saya iaitu cara menangani masalah disleksia dalam kalangan pelajar. Sebelum itu, nama saya Nurmiza Adini binti Abdul Halim, nombor matrik 197794 dan saya nak minta maaf sebab saya tak dapat buka kamera kerana ada masalah internet. Okey, saya teruskan. Untuk cara menangani masalah disleksia dalam kalangan pelajar, boleh kita lihat sebenarnya pada zaman kini ramai kanak-kanak yang ada masalah disleksia. Tapi seperti yang saudari Isyirah kata, ibu bapa ni dia kurang ambil serius ataupun tak cakna tentang perkembangan anak-anak mereka. Sebab mereka menganggap perkembangan anak-anak tu berbeza. Mungkin normal lah kalau anak saya ni lambat bercakap, tak boleh membaca lagi. Tapi sebenarnya
perkembangan tu memang berbeza-beza, tapi akan ada satu tahap bila kanak-kanak tu mencapai satu umur, mereka ni perlu capai tahap-tahap tertentu. Okey. Contohnya, bayi yang berumur 18 bulan dan ke atas tapi tak boleh bercakap dan tak boleh faham arahan-arahan ringkas kena berjumpa dengan doktor kanak-kanak. Sebab apa? Menurut ahli patologi ucapan, kanak-kanak yang berumur 18 bulan dan ke atas sepatutnya dah boleh bercakap 10 perkataan yang bermakna. Maksudnya bukan yang baba, nanana tu, bukan. Maksudnya 10 perkataan yang betul-betul perkataan dan at least memahami 50 perkataan. Jadi apabila ibu bapa ni tak ambil kisah ataupun sambil lewa, menyebabkan kanak-kanak ni dia mempunyai masalah disleksia tapi dia tak sedar. Sebab kalau kita dapat detect awal, kita boleh berikan perhatian, boleh bantu mereka untuk belajar untuk mereka ni jadi manusia seperti manusia yang normal. Dan sebenarnya mereka yang ada disleksia ni sering dikaitkan dengan lembam ataupun ada yang beranggapan yang pelajar disleksia ni macam bodoh, tapi sebenarnya Albert Einstein mesti semua orang kenal sebab dia sangat famous, iaitu seorang saintis yang berjaya dan kira terulung lah. Maksudnya Albert Einstein ni berjaya dalam bidang yang diceburi, tapi beliau merupakan seorang yang mempunyai disleksia. Tapi apabila kita kaji, baru kita tahu bahawa Albert Einstein ni walaupun dia mempunyai disleksia, tapi dia berjaya dalam bidang yang diceburi disebabkan oleh Albert Einstein ni mempunyai sokongan, mempunyai dorongan daripada orang sekeliling, mempunyai aura-aura yang positif supaya dia rasa diri dia normal dan dia boleh berjaya seperti orang lain. Seterusnya, untuk peranan ibu bapa dalam menangani masalah disleksia ni, ibu bapa ni perlu cakna dengan pembesaran anak-anak, dengan perkembangan anak. Jadi bila kita waktu kecil dan kita dah nampak ada simptom-simptom disleksia, jadi kita bolehlah bawa berjumpa dengan doktor kanak-kanak untuk kita tanya apa yang masalah yang mereka hadapi. Sebab bila kita dapat detect awal, apabila kita dapat kesan disleksia ni awal, kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila kita mempunyai anak yang menghidap disleksia ni lah. Lepas tu ibu bapa pun kena meluangkan masa sebab tak semestinya kita ada dengan anak tu dari kecil kita kenal. Kita mesti meluangkan masa, kita tengok macam mana untuk aspek disleksia ni, kita tengok anak ni boleh bezakan kiri dengan kanan, boleh bezakan nombor 6 dengan 9. Sebab antara simptom-simptom yang paling mudah disleksia ni, kita boleh tengok bila anak tu dia tak boleh beza kiri dan kanan. Lepas tu dia tak boleh nak ikat tali kasut sendiri. Bagi kita kelihatan simple, tapi bila anak-anak yang menghidap disleksia ni, perkara tu susah nak dilakukan. Jadi kita sebagai ibu bapa, bila kita dah tahu anak kita ada disleksia, kita boleh bantu mereka. Kita boleh didik mereka. Kerana mereka ni pun boleh berjaya macam orang lain. Lepas tu menurut Hazira, pada tahun 2013, apabila anak-anak ni mula menunjukkan beberapa simptom yang ketara, ibu bapa boleh membawa anak-anak berjumpa dengan pakar psikologi klinikal untuk kenal pasti sama ada dia penyakit apa ke, disleksia ke sakit lain, macam itulah. Menurut Hazirah pada tahun 2013, bila anak-anak ni ada simptom yang ketara, ibu bapa kena bawa anak-anak ni berjumpa dengan pakar psikologi klinikal untuk kenal pasti masalah apa yang dihadapi oleh anak ni. Bila dapat pengesahan daripada doktor, confirm anak ni mempunyai disleksia, jadi ibu bapa perlu lakukan beberapa langkah untuk dan mendidik dengan cara anak yang mempunyai disleksia. Jadi ibu bapa perlulah beri perhatian, maksudnya ibu bapa perlu beri perhatian yang lebih kepada anak yang mempunyai disleksia ni dan bantu mereka dalam pelajaran.
Dan perkara yang paling penting sewaktu menguruskan anak yang punya disleksia ni ialah ibu bapa kena banyak bersabar dan menggunakan banyak strategi pengajaran. Sebab apa? Anak yang anak disleksia ni, mereka ni hyperaktif. Bila kita gunakan strategi pembelajaran yang hanya tertumpu pada mata saja, mendengar saja ataupun yang tidak melibatkan banyak sensori, mereka akan mudah bosan sebab mereka mempunyai masalah untuk menumpukan perhatian. Jadi ibu bapa ni kena kreatif. Dengan cara mungkin kita boleh buat pelbagai aktiviti dan di samping tu kita tawarkan ganjaran ataupun kita berikan kata-kata pujian supaya anak-anak ni bersemangat tahu untuk belajar. Dan ibu bapa juga perlu sayang anak-anak ni sama macam anak-anak yang lain. Sama macam anak-anak yang normal. Sebab apa? Walaupun mereka ni ada kekurangan, mereka pun perlukan kasih sayang. Tapi memerlukan perhatian yang lebih. Dan ibu bapa juga tak boleh pilih kasih. Contoh anak ni normal kita sayang lebih. Anak ni ada disleksia, okey kurang sikit. Tak boleh. Kita kena sayang anak ni sama rata. Walaupun dia ada kekurangan disleksia, mungkin dia kurangkan disleksia, tapi anak yang normal ni dia ada kekurangan juga. Jadi kena sayang sama rata supaya anak-anak ni boleh hidup dalam persekitaran yang sihat. Lepas tu dengan adanya sokongan, kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa, mereka ni akan rasa dihargai dan mereka akan bersungguh-sungguh dalam apa yang mereka lakukan. Untuk peranan sebagai seorang guru pula, bila kita dapat tahu sebenarnya guru dengan ibu bapa ni dia perlu bekerjasama, berganding bahu untuk kita tengok perkembangan pelajar bila di sekolah. Sebab apa? Guru ni pun antara orang yang sering menghabiskan masa dengan pelajar. Maksudnya guru di sekolah dan ibu bapa di rumah. Menurut Dr. Sri Vinarajan, guru dan ibu bapa kena bekerjasama dan memantau keadaan anak-anak di sekolah. Kalau nampak pelajar tu ada masalah disleksia, jadi guru tu boleh beritahu kepada ibu bapa mereka bahawa anak ni ada mempunyai masalah disleksia. Jadi ibu bapa ada beberapa tindakan yang boleh dia lakukan dan guru pula perlu ambil tindakan. Contoh tindakan tu yang pertama mungkin guru tu boleh memindahkan pelajar ni duduk depan kelas supaya senang untuk guru ni pantau murid ni. Sebab anak disleksia ni seorang yang hyperaktif. Jadi bila duduk depan senang untuk kita pantau. Dan pelajar yang punya disleksia ni, mereka juga mudah rasa bosan. Jadi pentinglah seorang guru tu untuk gunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran supaya mereka ni tak mudah rasa bosan, boleh menumpukan perhatian. Lepas tu untuk menurut Persatuan Disleksia Malaysia, guru juga tidak boleh terlalu paksa pelajar ni sewaktu PDP berlangsung. Dan guru kena berikan mereka rehat setelah melakukan sesuatu aktiviti. Kerana apa? Seperti saya cakap tadi, pelajar ni mempunyai masalah untuk menumpukan sepenuh tumpuan sewaktu kelas. Cikgu juga kena beri arahan dengan kuat dan jelas supaya mereka ni faham dan boleh lakukan arahan tersebut. Mengajar pelajar yang ada disleksia ni memang memerlukan masa yang lebih berbanding pelajar yang normal. Mereka juga perlukan perhatian yang lebih. Kerana apabila kita ajar lebih, mereka akan lebih faham. Dan kita nak mengajar ni perlu ada pendekatan kita supaya pelajar ni suka dan selesa dengan kita. Lepas tu untuk pelajar ni tak boleh kita guna kata-kata kesat. Maksudnya kita kena banyak bersabar. Sebagai seorang guru kita kena banyak bersabar bila menghadapi dengan pelajar ni. Kita kena sentiasa ada aura positif. Penat macam mana pun kita kena ada sentiasa aura positif untuk ajar pelajar ni. Matlamat kita nak pelajar ni dapat apa yang kita nak ajar.
Kerana bila kita bagi aura yang negatif, mereka ni akan rasa down, mereka tak yakin dengan diri mereka, mereka sedih dengan keadaan diri mereka. Jadi perlunya ada aura positif oleh seorang guru tu. Di samping itu, sebenarnya kita pun ada sekolah berkeperluan khas, sekolah pendidikan khas. Jadi kalau guru tu dapat kesan pelajar yang mempunyai disleksia, kita boleh mencadangkan kepada ibu bapa ni untuk kita pindahkan ke sekolah tersebut. Tapi jika ibu bapa kurang bersetuju dengan tindakan kita, perkara yang saya cakap tadi kita boleh ambil, kita boleh terapkan sewaktu kita menghadapi anak-anak dan menguruskan anak pelajar yang mempunyai disleksia. Jadi saya dapat simpulkan guru ni kena sentiasa berhati-hati dan bersabar dalam mendidik pelajar yang mempunyai disleksia. Untuk akhir sekali, peranan masyarakat dalam membantu pelajar yang mempunyai disleksia ni sebenarnya secara tidak langsung kerana masyarakat merupakan orang yang mereka tidak selalu berjumpa, tapi kira berjumpa jugalah. Tapi masyarakat ni dapat memberikan sumbangan secara tidak langsung. Masyarakat dia boleh adakan lebih banyak program untuk memberi kesedaran tentang disleksia. Sebab macam yang saudara Isyirah kata, ibu bapa ni sebenarnya mereka kadang bukan tak cakna, tapi pengetahuan mereka tentang disleksia itu kurang. Jadi menyebabkan mereka lambat sedar bahawa anak mereka itu mempunyai disleksia. Pengetahuan ibu bapa tentang disleksia tu amat penting supaya sewaktu perkembangan anak-anak mereka dapat kesan sama ada anak mereka ni normal ataupun ada masalah. Sebab anak-anak yang ada masalah disleksia ni dia lebih kurang je dengan anak-anak yang normal. Cuma dia ada masalah sedikit dengan akademik. Tapi mereka pun ada tunjukkan beberapa simptom lah. Tapi kadang-kadang ibu bapa rasa simptom tu normal. Normal lah. Anak saya tak boleh bezakan kiri dan kanan. Kecil lagi. Tapi setahap mereka kena dah tahu. Kalau dah sampai umur 12 tahun masih tak boleh bezakan kiri dan kanan. Jadi kita rasa okey, itu bukan perkara yang normal. Seterusnya, masyarakat juga hendaklah sokong Persatuan Disleksia. Di Malaysia ni kita ada Persatuan Disleksia Malaysia. Jadi bila masyarakat ni menyokong, kita dapat sebarkan lagi kesedaran tentang disleksia. Jadi di samping itu kita juga dapat mendidik masyarakat ni supaya sentiasa peka dengan anak-anak mereka dan cek anak mereka ni ada masalah disleksia ataupun tidak. Masyarakat juga kena sentiasa sokong aktiviti yang dijalankan. Tapi bukan sokong saja, mestilah join sekali. Dan pada zaman pandemik ini, kita tak perlu lagi berpanas untuk join program, pergi ke dewan untuk join program disleksia. Pada zaman pandemik ini, kita boleh mendapatkan ilmu dengan join Zoom meeting berkenaan disleksia. Mudah, senang dan di samping itu kita dapat ilmu juga. Selain itu masyarakat juga boleh share poster. Zaman sekarang kita sangat aktif di media sosial. Kita boleh berkongsi poster-poster di semua media sosial kita supaya masyarakat ini cakna tentang disleksia. Seterusnya masyarakat juga perlu beri semangat kepada pelajar yang mempunyai disleksia ni apabila mereka bertemu dengan pelajar ini dan tidak mengeluarkan kata-kata kesat ataupun kata-kata yang menyebabkan pelajar ini tidak senang. Kerana siapa je suka kalau kita dihinakan. Jadi masyarakat pun kena cakna. Zaman-zaman makcik-makcik bawah, keyboard warrior, sepatutnya dielakkan. Tak boleh mencemuh pelajar-pelajar yang ada masalah ini. Walaupun mereka ni ada kekurangan tapi tak adalah kekurangan, kelainan. Mereka pun ada hati dan perasaan. Cuba kita letakkan diri kita di tempat mereka. Kalau kita dicemuh, mesti kita akan rasa sedih.
kita gantikan kata-kata cemuhan itu dengan kata-kata semangat supaya satu hari nanti pelajar ini boleh berjaya dan mungkin jadi seperti Albert Einstein, saintis terkenal, kita tidak tahu kan. Okey. Dan masyarakat juga kena sentiasa dorong mereka ni lakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan semestinya daripada semangat dan dorongan daripada masyarakat ni akan membuatkan mereka ni menerima diri mereka apa adanya dan mereka sentiasa yakin dengan diri mereka. Jadi mereka tak adalah sedih. Sebaliknya mereka boleh dan mereka pun seperti manusia normal juga. Okey, kesimpulannya kesimpulannya okey. Kesimpulannya menurut Hasibuan pada tahun 2019, disleksia ini merupakan salah satu bentuk kesukaran pembelajaran spesifik yang paling biasa ditemui di antara dua bentuk kesukaran. Pembelajaran spesifik lain seperti disgrafia, kesukaran untuk hasil gratisan, dan diskalkulia, kesukaran mempelajari perhitungan matematik dan konsep. Perkara ini dah dihuraikan oleh saudari Insyirah. Dan terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada berlakunya disleksia. Antaranya ialah faktor keturunan atau genetik dan faktor neurobiological. Tapi sebenarnya doktor pun masih confused, masih dalam kajian untuk mengkaji masalah disleksia ini. Dan ciri-ciri disleksia ialah mempunyai kesukaran dalam pelajaran, lambat bercakap, lambat mempelajari perkataan baru, mempunyai kesukaran dalam membentuk perkataan yang betul dan mempunyai masalah dalam pengurusan diri dan sosial mereka. Yang ini telah diulas oleh saudari Afiqah Ayu. Dan disleksia juga terbahagi kepada 3 kategori iaitu disleksia visual, penglihatan, disleksia auditory, pendengaran dan disleksia visual auditory, penglihatan dan pendengaran. Dihuraikan oleh saudari Afiqah Ayu juga. Oleh itu, kami rasa semua pihak perlulah bekerjasama, bukan hanya bergantung kepada ibu bapa ataupun bergantung kepada guru ataupun bergantung kepada masyarakat sahaja. 3 pihak ni perlu bergabung supaya pelajar yang mempunyai masalah disleksia ini dapat ditangani. Di samping itu, kita juga dapat memberikan sokongan kepada pelajar supaya mereka ini boleh berjaya di masa hadapan. Biarpun mereka ada kelainan, tak bermakna mereka tidak boleh berjaya seperti manusia lain. Jadi dengan tersebarnya kesedaran mengenai disleksia dalam kalangan masyarakat kita, kita mampu ubah persepsi masyarakat terhadap pelajar yang mempunyai disleksia ni, yang mengatakan pelajar ni bodoh ataupun lembam. Padahal mereka ni tidak bodoh atau lembam, cuma mereka ada kelainan. Dan dengan sokongan dan dorongan daripada semua pihak, pelajar ini akan lebih bersemangat dan yakin untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.